Assalamualaikum, nama saya Sakinah. Saya Kumarindran. Nama saya Nur Izni Zafira. Assalamualaikum. Nama saya Darul. Seterusnya, saya akan membentangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izni Zafira binti Muhammad Razi. Kami dari Kumpulan Kesatuan ingin membincangkan tentang projek harmoni kami, iaitu pendapat golongan belia di universiti tentang kewujudan Parti Muda untuk membantu krisis negara Malaysia. Secara umum, golongan belia merupakan aset yang penting terhadap sesebuah negara pada masa akan datang. Hal ini, pembangunan belia ini masih dianggap satu isu yang mudah dan kurang mendapat perhatian. Secara amnya, 45% daripada jumlah penduduk ialah golongan belia. Golongan belia merupakan individu yang berumur dalam lingkungan 15 hingga 40 tahun. Kajian ini akan membincangkan tentang adakah kewujudan Parti Muda dapat membantu krisis di negara ini. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia masih belum mempunyai parti muda yang menitik beratkan kepada anak muda sebagai pemimpin tertinggi dan memberi perhatian khusus terhadap isu-isu anak muda ini. Okey, hal ini dapat memperlihatkan akan potensi anak muda untuk memimpin negara kita sekaligus dapat mengangkat martabat anak muda di negara Malaysia. Selain itu, jika anak muda ini diberi peluang untuk memimpin, hal ini dapat mematangkan pemikiran golongan ini sekaligus dapat melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab dan proaktif. Antara objektif kajian yang kami fokuskan ialah untuk menerangkan kepentingan dan kewujudan Parti Muda untuk membantu krisis negara. Kedua, mengenal pasti persepsi golongan belia di universiti terhadap isu ini. Terdapat beberapa soalan-soalan yang diberikan kepada belia di universiti untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Saya Kumarindran ingin menjelaskan sumbangan ahli-ahli dalam kumpulan ini yang telah memberi kerjasama dan sepenuh usaha untuk melengkapkan projek ini. Pertama sekali, projek ini dapat diselesaikan dengan sepenuhnya dan lengkap kerana setiap ahli telah bekerjasama antara satu sama lain seperti melibatkan diri mereka dalam setiap perbincangan yang dibuat mengenai projek ini. Projek ini tidak akan dapat diselesaikan dengan sepenuhnya dan lengkap walaupun satu ahli tidak memberi kerjasama. Kami telah membagi tugas antara kami untuk membuat projek ini tanpa sebarang masalah atau kekeliruan antara kami. Untuk ulasan makalah jurnal, Izni dan Sakira telah menyediakan makalah pertama. Azwa dan Arman pula telah menyediakan makalah kedua dan seterusnya saya, Kumar dan Darmini telah menyediakan makalah ketiga. Akhirnya, kami gabung ketiga makalah itu dan membuat ulasan makalah jurnal tersebut. Untuk laporan kajian kami pula, Izni dan Sakina telah membuat pengenalan tajuk, latar belakang kajian, persoalan kajian, objektif, metodologi dan skop kajian. Azwa pula membuat literature dan latar belakang kajian. Seterusnya, Darmini membuat teori kajian dan Arman telah menyediakan dapatan kajian. Dan akhirnya saya, Kumar, telah membuat kesimpulan dan hasil rumusan kajian. Semua ahli dalam kumpulan kami telah membuat tugas mereka dengan lengkap dan sepenuhnya. Assalamualaikum.
proses menjayakan report hubungan etnik yang bertajuk Pendapat Golongan Belia di Universiti tentang Kewujudan Parti Muda untuk membantu krisis negara Malaysia ini telah menambah baik skill komunikasi kami sebagai murid. Hal ini terutamanya kerana ia sebuah kerja kumpulan yang berasaskan pelajar daripada berbeza kursus. Daripada mulanya, kami memang tidak kenal satu sama lain, maka banyak pengenalan dan penyesuaian telah berlaku untuk menjayakan report ini. Segala penyesuaian dan pengenalan telah mengasas skill komunikasi kami. Bukan itu sahaja, dalam menghasilkan report ini juga, sebuah tinjauan telah kami jalankan sebagai satu kumpulan untuk mendapatkan 30 orang responden. Kami telah berkomunikasi dengan orang luar dan menjemput mereka ramai-ramai menjawab tinjauan kami. Ini juga telah mengasas skill komunikasi kami. Selaras dengan itu, skill penyelesaian kami juga telah dapat diasah. Bekerja dalam kumpulan pada waktu di mana tiada penemuan fizikal dapat dijalankan tidaklah begitu mudah. Banyak perkara yang kurang jelas antara rakan sekumpulan. Contohnya, salah seorang ahli kumpulan kami telah tersilap membuat bahagian bab dalam report mereka oleh kerana kesalahfahaman yang berada dalam satu kumpulan. Dan kami perlu menyelesaikan masalah tersebut melalui online sahaja. Akhir sekali, skill kepimpinan juga telah ditambah baik. Bukan sahaja untuk ketua kumpulan, tetapi sebagai seorang ahli kumpulan juga, skill kepimpinan kami bermain peranan dalam menjaga antara satu sama lain antara ahli kumpulan supaya memastikan mereka tidak ketinggalan atau melakukan kerja yang salah. Sejurus memastikan ahli kumpulan masing-masing berada pada aras yang sama dan kemajuan yang sama dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah dan hari ini saya akan membincangkan tentang kelainan projek hubungan etnik berbanding projek-projek yang lain. Bagi saya, projek hubungan etnik ini sangat berbeza daripada projek subjek yang lain kerana projek ini memberi kami peluang untuk berinteraksi, bekerjasama dengan ahli kumpulan yang berlainan kos dan berlainan bangsa. Hal ini demikian kerana ada syarat untuk memilih ahli kumpulan bagi projek ini ialah kami perlu mencari ahli kumpulan daripada 3 kumpulan kos yang berbeza dan daripada bangsa yang berbeza. Jadi seperti kumpulan saya, kumpulan kesatuan, kami mempunyai 3 kumpulan kos yang berbeza, iaitu daripada kos electrical and electronic engineering, business management dan akhir sekali ialah petroleum engineering. Jadi daripada 3 kos ini, kumpulan kami terdiri daripada bangsa Melayu dan bangsa India. Jadi daripada situ saya belajar macam mana untuk bekerjasama dengan ahli kumpulan yang berbeza latar belakang dan berbeza bangsa itu sendiri. Alhamdulillah kami dapat bekerjasama dengan baik dan dapat menyelesaikan semua tugasan dalam projek hubungan etnik ini. Seterusnya, saya akan membentangkan beberapa cabaran yang kami lalui sepanjang proses menyiapkan tugasan hubungan etnik pada kali ini. Pertama sekali, seperti mana yang kita semua sedia maklum, pembelajaran sepanjang tempoh PKP dijalankan melalui atas talian. Sudah tentu kami berhadapan dengan isyarat internet yang tidak baik pada waktu tertentu dan tidak dapat melakukan perbincangan. Selain itu, kami juga berhadapan dengan cabaran kekalan masa. Ini kerana kumpulan kami terdiri daripada beberapa kos yang berbeza dan sudah tentu jadual waktu dan kelas kami berbeza-beza. Dengan itu, kami berhadapan dengan cabaran kami susah mencari masa yang sesuai untuk melakukan tugasan ini bersama-sama. Seterusnya, kami juga berhadapan dengan kesulitan untuk memahami tugasan yang diberikan pada awal perbincangan. Dan kami terpaksa melakukan tugasan ini untuk kali yang kedua. Namun demikian, akhirnya kami dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengagikan bab dan melakukan diskusi melalui aplikasi WhatsApp. Dan akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas dengan betul dan pada waktu yang tepat. Nama saya Darmini. Hari ini saya ingin membincangkan tentang penerangan yang telah saya pelajari daripada kajian kami. Tajuk kajian kami ialah kewujudan Parti Muda dalam politik untuk menangani permasalahan atau isu semasa yang timbul di negara kita. Penerangan yang dapat saya pelajari daripada kajian kami ialah setiap parti politik harus mempunyai anggota generasi muda.
Potensi anak muda kita memimpin negara dapat dilihat dengan melibatkan mereka dalam parti politik. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan martabat anak muda Malaysia kita. Di samping itu, golongan belia merupakan dasar sesebuah negara. Oleh itu, golongan muda harus diberi peluang untuk menjadi pemain penting dalam pembangunan politik dan ekonomi Malaysia.